Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Okey, apa khabar para pelajar? Okey, kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk semester 1 Sejarah Dunia. Hari ini kita akan membicarakan tentang latar belakang sejarah Jepun, terutamanya berkaitan dengan zaman Keshoganan, bermula dengan Keshoganan Kamakura. Perkembangan sejarah latar belakang Jepun ini penting untuk membolehkan kita memahami dengan lebih baik apa yang dikatakan sebagai masyarakat feudal dan juga masyarakat maritim di negara Jepun. Jadi perkembangan ini saya akan bentangkan dari abad ke-12 hingga abad ke-17, di mana kita akan mengkaji tentang masyarakat feudal dan juga masyarakat maritim di Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17. Jadi latar belakang ini sangat membantu kita dalam memahami dengan lebih jelas apa yang sebenarnya berlaku, dan sejarah ni, latar belakang ini penting untuk membolehkan kita memahami dengan lebih jelas dari segi kepahaman kita tentang masyarakat feudal dan juga masyarakat maritim di negara matahari terbit ini. Okey? Okay, teruskan bersama saya, Sukasese. Pemerintahan tentera feudal yang pertama di Jepun adalah bermula dengan zaman yang kita panggil sebagai Keshoganan Kamakura. Keshoganan ini memerintah dari tahun 1185 hingga 1333 Masehi. Ini menandakan sebuah permulaan kepada sistem feudalisme di Jepun pada abad pertengahan, di mana pada waktu ini gaya pemerintahan yang diciptakan kerana berlakunya keganasan dan juga konflik perang saudara yang menjadi satu peristiwa kepada kekacauan politik yang berlaku di Jepun pada waktu ini. Antara perang yang besar adalah Perang Genpei. Ini telah menyebabkan perlunya ada satu sistem pemerintahan yang dah membolehkan satu kerajaan ini yang dapat menguasai keseluruhan kepulauan di Jepun itu. Keshoganan Kamakura. Keshoganan ini diasaskan oleh seorang yang bernama Minamoto Yoritomo, di mana keperluan untuk menjamin keselamatan wilayah-wilayah di negara Jepun memerlukan ini satu bentuk pemerintahan yang kuat. Dalam sistem Keshoganan Kamakura ini, tanah yang dijamin kepada pengikutnya menunjukkan kepentingannya kepada pihak tentera yang menjalankan pemerintahan. Mereka diberi gelaran shogun pada tahun 1192. Jadi tanah menjadi ikatan sebagai tanda tak setia di antara pemerintah, iaitu shogun, dengan daimyo ataupun besar di bawahnya, dan juga pada awalnya dipanggil jito ataupun tuan tanah yang diberi tanah dan kuasa untuk mentadbir dan menguruskan tanah yang diberikan oleh pemerintah, iaitu shogun. Minamoto Yoritomo telah merebut kekuasaan pada tahun 1185, dan setelah bertahun-tahun menekankan pentingnya tentera ataupun semangat ketenteraan, dia diberi gelaran shogun pada tahun 1192, itu ketua panglima angkatan tentera yang paling berkuasa di negara matahari terbit ini. Dia menjamin tanah kepada pengikut ataupun bangsawan yang berada di bawahnya. Tanah yang diberikannya kepada mereka dianggap sebagai tanda kekuasaan yang dimiliki oleh shogun. Ini menjadikan Keshoganan Kamakura sebagai sebuah pemerintahan feudal yang bersusun lapis, yang berhierarki, di mana yang atas adalah pemerintah, sama ada emperor, shogun yang menguasai pemerintahan.
Dalam sistem feudal, di mana sistem pemerintahan yang berhierarki ataupun bersusun lapis itu, shogun merupakan ketua tentera yang menguasai negara Jepun melalui bantuan golongan bangsawan, iaitu daimyo. Daimyo adalah ketua kesatria ataupun samurai, di mana para petani mengusahakan tanah untuk mendapat perlindungan daripada samurai. Itulah keadaan politik pada waktu itu pada permulaan pengenalan sistem feudal di Jepun. Shogun telah membentuk satu sistem yang mengatur dari segi pentadbiran dan pemerintahan yang dipanggil keshogunan, iaitu di bawah seorang shogun yang menjalankan pemerintahan secara ketenteraan yang dipanggil kerajaan bakufu. Jadi perbezaan antara sistem feudal dan sistem pemerintahan lain adalah bahawa shogun tidak memerintah rakyat secara langsung, di mana terdapat hierarki yang jelas di mana shogun itu memerintah. Shogun memiliki kuasa yang diperolehi daripada emperor ataupun tenno ataupun maharaja. Jadi shogun menjalankan kuasa maharaja berdasarkan kedudukannya sebagai panglima agung tentera. Sebaliknya, shogun mengawal golongan bangsawan atau daimyo. Walaupun shogun tidak mengawal rakyat secara langsung, yang mengawal rakyat adalah bangsawan ataupun daimyo dan juga samurai yang setia kepadanya. Setiap bangsawan ataupun daimyo bertanggungjawab terhadap sekumpulan tentera yang dikenali sebagai samurai. Jadi, para petani harus mengusahakan tanah tersebut, dan jika mereka mengusahakan tanah tersebut untuk pemerintah, mereka akan dijanjikan untuk dilindungi oleh samurai. Itulah yang dikatakan sebagai sistem feudalisme. Jadi keadaan ini berlaku pada abad 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, sehinggalah Maharaja Meiji mengambil alih pemerintahan Maharaja pada waktu itu. Dalam sistem feudalisme di Jepun pada abad pertengahan, itu sekitar 1185 sehingga 1603 Masihi, menggambarkan hubungan antara tuan dan bangsawan, di mana pemilikan tanah dan penggunaannya ditukar untuk perkhidmatan ketenteraan dan juga kesetiaan. Walaupun ada beberapa tahap sebelumnya, sistem feudal di Jepun benar-benar terbentuk sejak awal zaman Kamakura, itu pada akhir abad ke-12 Masihi, ketika para shogun ataupun diktator tentera ini menggantikan maharaja dan istana sebagai sumber pemerintahan utama negara. Para shogun mengagihkan tanah kepada pengikut setia, dan ladang-ladang ini yang dikenali sebagai shoen kemudian diawasi oleh pegawai-pegawai seperti jito, iaitu tuan tanah, dan shugo ataupun pengawal, ataupun jugo ini juga kita boleh panggil kenali sebagai governor pada hari ini. Tidak seperti zaman feudalisme di Eropah, para pegawai keturunan ini sekurang-kurangnya pada mulanya tidak memiliki tanahnya sendiri. Namun seiring perjalanannya waktu, jito dan shugo ini beroperasi jauh dari pemerintahan pusat, di mana semakin banyak kuasa dengan banyak dari mereka menjadi pemilik tanah yang besar. Itu dipanggil daimyo. Dan dengan hak mereka sendiri dan dengan tentera pribadi mereka sendiri, mereka mula mencabar kewibawaan pemerintah, iaitu shogun pada waktu itu. Jadi feudalisme sebagai satu sistem di seluruh negara mula mengalami kehancuran. Walau bagaimanapun, hubungan antara tuan, iaitu tuan tanah, dengan golongan bawahan termasuk petani, artis, saudagar terus berlanjutan
ini setelah zaman pertengahan dalam bentuk samurai yang menawarkan perkhidmatan mereka kepada pemilik harta ataupun tuan tanah. Itu keadaan dalam sistem feudal yang menentukan antara kedudukan shogun, daimyo, samurai dan juga golongan yang diperintah, iaitu petani dan juga artis, serta golongan yang paling bawah sekali dalam satu masyarakat Jepun, iaitu saudagar. Dalam sistem feudalisme ataupun Hokkenseido, itu adalah satu peraturan antara tuan dan bangsawan yang saya katakan tadi, shogun, daimyo, yang dibantu oleh samurai, di mana yang pertama memberi bantuan atau bahan ni, ataupun kalau di dalam sektor sistem feudalisme di Eropah dipanggil fief, ni seperti tanah, gelaran ataupun pejabat yang berprestasi tinggi ni, kepada pembesar ataupun golongan bangsa ini. Ini sebagai pertukaran untuk mendapatkan perkhidmatan ketenteraan, iaitu giri. Ini dari yang terakhir mulalah tersebar luas di Jepun dari permulaan zaman Kamakura, 1185 hingga 1333 Masihi. Inilah permulaan kepada sistem feudalisme ataupun Hokkenseido. Jadi pengasas utamanya adalah Minamoto no Yoritomo, yang lahir tahun 1147 hingga 1199. Beliau telah menetapkan dirinya sebagai diktator tentera ataupun shogun pada tahun 1192 Masihi. Shogun telah menggantikan dominasi Maharaja Jepun dan juga peranan kemaharajaan di istana, di mana sistem baru menyaksikan Yoritomo telah mengedarkan tanah yang sering dirampas dari pesaing yang dikalahkan kepada pengikut dan sekutunya yang setia, untuk sebagai balasan kepada perkhidmatan ketenteraan dan juga kesetiaan ataupun sokongan yang berterusan diberikan kepada shogun. Yang Yoritomo sangat mahir dalam memikat anggota klan ataupun puak-puak ataupun taira yang bersaing dengan tujuan untuk menawarkan tanah dan kedudukan kepada mereka jika mereka bersetuju menjadi pengikutnya dalam apa yang dipanggil sebagai sistem feudal yang baru ini. Tidak seperti di Eropah, sistem feudal di Jepun kurang berdasarkan kontrak dan hubungan peribadi antara tuan dan bangsawan. Ini dengan pengaruh paternalistik yang kuat datang daripada apa yang sering disebut sebagai oya ataupun orang tua. Jadi orang tua, orang lama, senior yang kita panggil sekarang ini, mendapat tempat. Kalau Jepun dipanggil senpai. Mereka akan mendapat tempat yang diberi keutamaan dari segi pengalaman, dari segi kesetiaan kepada pemerintah. Jadi rasa kekeluargaan ini diperkuatkan oleh kenyataan bahawa banyak hubungan antara tuan dan golongan bawahan itu diwarisi. Contoh, kalau kita dilahirkan bangsawan, maka kita adalah golongan bangsawan. Kalau kita dilahirkan sebagai petani, kita akan kekal sebagai petani. Itu juga samurai dan juga kelas-kelas yang lain. Itulah yang menentukan hierarki ataupun struktur masyarakat pada waktu itu. Sistem ini memungkinkan shogun untuk memiliki kuasa untuk mengendalikan secara langsung ke atas sebahagian besar wilayah Jepun. Tetapi kurangnya institusi pemerintahan formal akan menjadi kelemahan yang berlanjutan dari para keshogunan kerana kesetiaan peribadi jarang diturunkan kepada generasi berikutnya. Sebilangan pengikut setia shogun menerima banyak ladang ataupun shoin yang secara geografinya sering berbeza atau jauh dari rumah keluarga tradisional mereka. Oleh itu, sebahagian daripada urusan untuk menguruskannya secara langsung menggunakan perkhidmatan jito yang saya katakan tadi, iaitu tuan tanah yang dilantik untuk tujuan itu. Jito dan Shugo itu penguat kuasa bukanlah satu posisi yang baru
tetapi telah digunakan pada skala yang lebih kecil pada zaman Heian, iaitu 794 Masehi hingga 1185 Masehi, dan dilantik oleh pemerintah shogun. Jadi mereka menjadi alat yang berguna untuk menguruskan tanah. Di tanah sama ada untuk dipajakkan dan juga menghasilkan tanah-tanah yang perlu diusahakan, terutamanya yang jauh daripada ibu negara, iaitu Edo pada waktu itu. Di sini juga terdapat perbezaan lain dengan feudalisme di Eropah, kerana para petani tidak pernah secara rasmi memiliki tanah sendiri, sehingga keadaan ini mula berubah dalam sistem feudal ini. Jitu secara maksudnya adalah tuan tanah, dan posisi itu terbuka untuk lelaki dan wanita pada awal abad pertengahan. Tanggungjawab utama mereka adalah mengurus petani yang mengusahakan tanah majikan mereka dan mengumpulkan cukai tempatan yang relevan ataupun sesuai. Petani itu juga berhak mendapat bayaran sekitar 10% dari hasil tanah, dan pemilikan mereka sering terikat dengan adat istiadat setempat dan juga tanggungjawab kepada kod undang-undang nasional seperti Go Seibai Shikimoku pada tahun 1232 Masehi. Di samping itu, pemilik tanah dan bencana yang menderita akibat daripada bencana alam dan sebagainya, maka pada tahun 1184 Masehi, Dewan Pertanyaan ataupun Moncucu ini telah menguruskan semua masalah yang berkaitan dengan masalah pemilikan tanah, masalah ketidakmenjadian hasil tanaman akibat bencana dan sebagainya, termasuk berkaitan dengan undang-undang seperti hukuman, perselisihan, menyelesaikan perselisihan dan tuntutan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan tanah. Itu semua adalah di bawah tanggungjawab Dewan Pertanyaan ataupun Moncujo. Pada tahun 1249 Masehi, sebuah mahkamah tinggi yang dipanggil Gitsuketsu dibentuk, yang terutamanya berkaitan dengan setiap perselisihan berkaitan dengan tanah dan cukai. Jadi sistem ini telah lama dijalankan dan ia menjadi satu keperluan dari segi perundangan untuk memastikan urusan tanah dan sistem percukaian itu dapat dijalankan dengan cekap dan efisien. Banyak jitu ataupun tuan tanah akhirnya menjadi penguasa yang berkuasa, dan keturunan mereka menjadi daimyo ataupun pemilik tanah feudal yang berpengaruh dari abad ke-14 Masehi sehinggalah abad ke-17. Daimyo ini memerintah dengan tingkat autonomi yang besar, bahkan jika mereka harus mengikuti peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti tempat untuk membina istana. Pak daimyo dia perlu bergerak dari tempatnya ke rumah shogun atau untuk membina, membaiki, memberi perkhidmatan kepada shogun. Itu cara shogun ini mengawal perkembangan ataupun pengaruh daimyo ini. Satu lagi jawatan yang penting adalah shugo. Lapisan lain yang menguruskan harta ataupun tanah adalah shugo ataupun governor tentera ataupun constable ataupun penguat kuasa yang mempunyai tanggungjawab ini seperti polis dan dalam pentadbiran di wilayah mereka. Pada abad ke-14 Masehi terdapat 57 provinsi seperti itu, dan oleh itu shugo terlibat di beberapa ladang ataupun shoin tadi. Ini sekaligus tidak seperti jitu yang hanya perlu risau tentang dari segi untuk menguruskan siapa yang akan menguruskan tanah itu. Jadi seorang shugo secara definisinya berarti pelindung. Ini membuat keputusan sesuai dengan adat istiadat dan undang-undang ketenteraan ataupun undang-undang bakufu. Seperti jitu, mereka juga mengumpulkan pajak biasa untuk pemerintah shogun, iaitu cukai, dan sebahagian daripadanya berhak untuk simpanan mereka sendiri. Jadi hasil daripada pendapatan itu mereka simpan sebagai gaji mereka. Mereka juga ditugaskan untuk mengumpul pajak khas ataupun tansen untuk secara satu kali seperti penobatan dan projek pembinaan kuil, dan mengatur buruh untuk projek negeri seperti membina jalan raya, membuat rumah tumpangan di sepanjang laluan utama.
Tanggungjawab lain termasuklah menangkap lanon, menghukum pengkhianat dan memanggil pejuang ataupun samurai untuk digunakan oleh negara. Ini tidak hanya pada masa perang, tetapi juga sebahagian daripada sistem putaran biasa di wilayah-wilayah yang mendirikan penjaga untuk ibu kota seperti Heian-kyo di Kyoto. Itu kerajaan maharaja yang dipanggil kerajaan Mikado. Yang di mana terletaknya, di situlah tempat tinggalnya emperor ataupun Tenno ataupun maharaja Jepun. Lama kelamaan, kedudukan Shugo menjadi semakin besar. Salah satu gubernur wilayah. Shugo menjadi semakin kuat dengan cukai yang dimasukkan ke dalam pendapatan mereka, dan hak-hak seperti mengumpulkan cukai ataupun tansen yang dipajak daripada tanah yang dipajak sering diberikan kepada golongan bawahan ataupun pembantunya. Ini sebagai cara untuk mewujudkan hubungan antara tuan, iaitu Shugo, dengan tuan-tuan di bawahnya, golongan bawahannya seperti samurai. Jadi alternatif tanpa pertukaran tanah tersebut. Pemberian gelaran dan mengatur peraturan persendirian dengan samurai juga memungkinkan Shugo untuk membangun pasukan peribadi mereka sendiri, berikutan pencerobohan Mongol yang gagal dalam usaha mereka untuk menakluk Jepun pada tahun 1274 dan 1281 Masihi. Shugo secara hukumnya diwajibkan untuk tinggal di wilayah yang mereka takbir untuk keamanan negara yang lebih besar. Tetapi apakah ini selalu dilakukan? Dalam praktiknya tidak berapa jelas. Ini menjelang abad ke-14 Masihi, Shugo juga telah memikul tanggungjawab Jito yang sebelum ini menjadi daimyo. Dan menjelang abad ke-15 Masihi, kebanyakan Shugo mewarisi kedudukan tersebut. Jadi kelemahan besar dalam sistem ini, di mana salah satu masalah bagi Jito dan Shugo adalah autoriti mereka di wilayah. Jauh dari pemerintahan pusat, sering bergantung pada niat baik penduduk setempat, dan ketika pemerintahan shogun lemah, seperti biasa, pahlawan iaitu samurai yang bercita-cita tinggi untuk memiliki tanah sering mengabaikan tuntutan cukai, bahkan mengambil alih urusan mereka sendiri dan membatalkan peraturan tuan dan penguasa yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kuasa dan kekayaan mereka sendiri. Ini berlaku dalam sistem feudal apabila keadaan ini berterusan pada abad ke-15, abad ke-16. Kelemahan tambahan dalam sistem ini adalah bahawa Jito dan Shugo bergantung sepenuhnya pada sumber tempatan untuk pendapatan mereka, bukannya daripada pemerintahan pusat. Dan ini berarti bahawa mereka sering membuat pengaturan sepenuhnya untuk kepentingan diri sendiri. Oleh itu, shogun sendiri menjadi satu institusi yang sangat tidak relevan dan tidak kelihatan di peringkat tempatan. Petani sering membuat perjanjian persendirian dengan pegawai, memberikan misalnya sebidang tanah kecil sebagai pertukaran untuk kelewatan pembayaran cukai ataupun peratusan yang telah dapat dirundingkan untuk membayar biaya yang diharapkan setiap tahun. Akibatnya, seluruh peraturan pemilikan tanah di Jepun menjadi sangat kompleks dengan banyak pemilik tanah yang mungkin untuk sebidang tanah, individu persendirian, bawahan dan juga bukan bawahan, pegawai pemerintah, institusi keagamaan, shogun dan juga mahkota, ataupun wakil shogun, orang shogun dan juga maharaja. Masalah lain adalah bahawa ketika Jito mewarisi dari bapa mereka, seringkali tidak ada cukup wang untuk mencari nafkah sekiranya hak pendapatan harus diagihkan di antara beberapa adik-beradik. Keadaan ini menyebabkan banyak Jito berhutang kerana mereka menggadaikan hak pendapatan mereka dari harta tanah tertentu. Terdapat kelemahan tambahan pula pada sistem feudal ini. Sering berjalan waktunya jika kesulitan dalam mencari tanah dan gelaran baru untuk menganugerahkan para bawahan pada era pemerintahan yang stabil. Dalam period Sengoku atau perang negara-negara berperang pada 1467 hingga 1568 Masihi,
Jepun mengalami perang saudara yang berterusan antara panglima perang daimyo yang bersaing dengan tentera persendirian. Mereka yang tahu bahawa mereka boleh mengabaikan Shugo dan pegawai pemerintah lain yang kini tidak berkuasa untuk menegakkan keadilan di wilayah. Tanah juga berakhir di tangan yang semakin sedikit kerana daimyo dengan kebanyakan tentera mungkin menelan saingan mereka yang lebih kecil ataupun mengalahkan saingan mereka. Menjelang zaman Edo 1603 hingga 1868 Masihi, terdapat 250 daimyo di seluruh Jepun. Fenomena penguasa baru ini menjatuhkan ketertiban yang ditetapkan dan keluarga cawangan yang mengambil harta tanah puak ataupun klan yang besar. Ini secara tradisional dikenali sebagai Genkokujo ataupun orang-orang di bawah yang menggulingkan orang-orang di atas, ataupun kita panggil kudeta, rampasan kuasa. Akibat dari pergolakan sosial dan pentadbiran ini, bahawa Jepun bukan lagi sebuah negara yang bersatu, tetapi telah menjadi tambalan ataupun perebutan dalam segi harta tanah feudal yang berpusat di sekitar istana individu ataupun rumah besar yang diperkaya ketika kesetiaan menjadi sangat penting di kalangan lapisan ataupun pembesar ataupun golongan bangsawan pada waktu itu. Desa dan badan kecil yang sebahagian besar ditinggalkan oleh pemerintah diwajibkan untuk membentuk dewan mereka sendiri ataupun jadi, dan liga gotong royong ataupun ikiki tidak sampai semasa pemerintahan Shogun Oda Nobunaga 1534 dan 1542 Masihi yang mengalahkan panglima perang saingannya di bahagian tengah Jepun. Pada tahun 1560-an, Jepun mula kelihatan seperti sebuah negara yang bersatu. Inilah bermulanya zaman Keshogunan Tokugawa. Itulah sikit sebanyak berkaitan dengan latar belakang sejarah Jepun. Jadi saya harap dengan adanya latar belakang ini akan memberi kefahaman kepada pelajar untuk mengaitkannya dengan sistem feudalisme yang berlaku di Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17, dan juga kita berkaitkan dengan masyarakat maritim di Jepun, bagaimana Jepun menjadi satu kuasa maritim ini pada abad ke-17, ini abad ke-16, abad ke-17, dan juga sistem ekonomi feudalisme di Jepun pada abad ke-16 dan juga abad ke-17. Berlatar belakangkan kepada sejarah perkembangan ini sehinggalah Jepun masuk kepada Jepun moden. Ini akibat daripada pertemuan antara Jepun dengan Barat terutamanya, sebab pada abad ke-14 dan awal abad ke-15 lagi kuasa-kuasa Barat seperti Portugal, Belanda, Sepanyol ini telah datang di Jepun. Ini satu permulaan kepada pertembungan antara Barat dengan Jepun pada waktu itu, terutamanya dengan membawa masuk aktiviti perdagangan dan juga perkembangan dari segi persenjataan. Ini pada waktu itu gunpowder. Ini jadi perebutan dan konflik yang berlaku di Jepun itu menjadi semakin rencam akibat daripada pengaruh Barat ini. Ini sebab itu apabila di penghujung abad ke-16, kegagalan Shogun Tokugawa untuk membendung kemarahan dan kemasukan pengaruh asing daripada pengaruh agama Kristian, pengaruh kuasa-kuasa Barat terutamanya, menyebabkan berlakunya perebutan kuasa di antara daimyo ini untuk mendapatkan sokongan daripada Barat untuk menguasai negara Jepun pada waktu itu. Ini yang membawa kepada pengambilan kuasa, penyerahan semula kuasa kepada Maharaja pada abad ke-18 yang dipanggil Meiji Restoration. Jadi pembaruan Meiji ini telah membawa Jepun ke satu era baru, sebuah negara moden yang mencontohi pentadbiran dan perubahan teknologi yang berlaku di Barat. Jepun telah belajar secara langsung dari apa yang berlaku di Barat untuk dibawa ke negara mereka, dan ramai telah dihantar ke luar negara untuk mempelajari ilmu Barat itu, sebab Jepun tak nak jadi seperti China, menutup pintunya kepada Barat, menyebabkan akhirnya dipaksa untuk membuka pintunya kepada pengaruh luar. Ini perkara penting, ini sebagai latar belakang kepada sejarah Jepun yang boleh kita lihat untuk kita kaitkan dengan apa kita belajar dalam sejarah dunia ini berkaitan dengan masyarakat
feudal di Jepun, berkaitan dengan masyarakat maritim yang saya akan terangkan nanti. Apakah masyarakat maritim bentuknya di Jepun, dan juga berkaitan dengan sistem ekonomi feudalisme pada tema 3 nanti. Jadi semua ini penting sebagai latar belakang kepada sejarah Jepun. Untuk memahami dengan lebih jelas apa yang saya akan terangkan selanjutnya selepas ini. Jadi watashi no iken wa karimatta ka? Ja mada ne benkyou shite kudasai. Jumpa lagi dalam siri lain. Terima kasih.